Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis yang dihormati, barisan para juri yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang budiman dan seterusnya hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Pokok sawit senang dijaga, membuatkan peladang tidaklah lara. Pokok sawit pokok serbaguna, memberi manfaat kepada negara. Buah sawit banyak kegunaannya, bahan makanan dan bukan makanan. Nilainya tinggi, bermacam manfaatnya. Pelbagai produk terjual di pasaran. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Sawit Anugerah Tuhan. Hadirin-hadirat semua, sebelum bicara pergi lebih jauh, marilah kita mengetahui serba ringkas mengenai pokok sawit, pokok yang menakjubkan. Nama saintifik sawit ialah Elias Guinness Jack. Ia berasal dari Afrika Barat. Pada tahun 1870-an, sawit dibawa ke negara ini oleh orang British untuk dijadikan pohon hiasan di dalam taman. Sawit mula bertapak secara meluas di Malaysia pada tahun 1960-an. Ketika itu, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan skim penerokaan tanah untuk menanam pokok sawit. Tujuan utama skim ini adalah untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Hadirin-hadirin yang dihormati, Surah Asy-Syura ayat 7 bermaksud, masihkah mereka berdegil dan tidak memperhatikan bumi? Berapa banyak kami tumpahkan kepadanya daripada berbagai-bagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Tahukah anda sebenarnya pokok kelapa sawit dianggap pokok serbaguna? Bukan hanya buahnya saja yang memberi manfaat, namun bahagian lain daripada pokok itu juga bermanfaat seperti batang pokok, pelepah dan daun. Hadirin sekalian, produk pertama yang saya nak nyatakan ialah minyak sawit. Lazimnya, isi daun kelapa sawit akan digunakan sebagai bahan makanan dan bahan bukan makanan. Produk masakan yang dimasukkan minyak masak daripada sawit tidak meninggalkan rasa tidak menyenangkan pada masakan. Ia juga tidak melekat pada kuali atau periuk. Golongan wanita sangat suka menggunakan minyak sawit kerana dapat memasak makanan yang enak. Minyak sawit juga digunakan di dalam makanan seperti kek dan aiskrim. Hadirin bahan bukan makanan pula seperti sabun pencuci, minyak pelincir, bahan solekan dan lilin. Selain itu, minyak sawit juga merupakan komponen penting di dalam sabun mandi, syampu rambut dan digunakan untuk membuat produk kosmetik. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya batang kelapa sawit yang selama ini dibuang atau dibiarkan dapat begitu sahaja sebenarnya kaya serat pemakanan atau linin yang memberikan banyak manfaat untuk kesihatan. Serat linin dalam batang kelapa sawit yang dikisar halus seperti sebut teh didakwa baik untuk mengikat kolesterol, garam mempedu, karbohidrat, lemak dan toksin. Pengambilan serat ini juga dapat membantu mengurangkan risiko penyakit barah. Khasiat ini ditemui oleh Profesor Dr. Ida Idayu binti Muhammad, pensyarah Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Hadirin sekalian, pelepah sawit dan daunnya diproses menjadi makanan ternakan. Mereka hanya perlu mengutip pelepah yang dibuang di ladang sawit, kemudian diproses menjadi makanan haiwan ternakan seperti lembu, kambing, biri-biri dan rusa. Pada awal penyelidikan, ramai beranggapan usaha menghasilkan makanan daripada pelepah sawit sebagai perbuatan sia-sia. Malah tidak mendapat tempat disebabkan sumber berkenaan mudah diperoleh. Namun, kini usaha ini terbukti dapat menjana pendapatan yang lumayan. Kesimpulannya, jelaslah bahawa pokok kelapa sawit ialah pokok anugerah Tuhan yang memberi banyak manfaat. Rakyat Malaysia amat beruntung apabila mempunyai nilai aset kelapa sawit yang mampu meningkatkan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.